Assalamualaikum, mulai bicara. Salam hormat untuk semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Yang dihormati, yang berhormat Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Yang dihormati, yang berhormat Datuk Nur Hayati binti Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Pilah, merangkap pengerusi Jawatankuasa Bertindak Kebajikan, Pembangunan Wanita dan Keluarga. Yang dihormati, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus bin Haji Abdul Manaf, Pensyarah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS, merangkap pembentang kita pada malam ini. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syaiful Nizam bin Madjan, Penolong Mufti Bahagian Tarikat dan Tasawuf, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Pengerusi Masjid Karyah Melang Kuala Pilah, Kaki tangan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, seterusnya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izin daripadanya, dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada malam ini bagi kita menjayakan program Muhadarah Tarikat Tasawuf siri pertama 2017, anjuran Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Untuk pengetahuan datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, objektif kita pada malam ini ialah untuk mengurus perdanakan tarikat tasawuf dalam kehidupan masyarakat, selain memberi penerangan dan kefahaman berkaitan dengan enakmen tarikat tasawuf serta pengenalan tasawuf, dan menggalakkan masyarakat agar menyertai kumpulan tarikat tasawuf yang telah berdaftar di Negeri Sembilan. Untuk makluman para hadirin, pihak penganjur iaitu pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan telah menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus bin Haji Abdul Manaf yang merupakan Pensyarah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS bagi berkongsi ilmu bersama kita pada malam ini. Beliau akan membentangkan tajuk iaitu pengenalan kepada tarikat dan tasawuf. Tanpa buang masa lagi, dengan segala hormatnya saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus bin Haji Abdul Manaf untuk berkongsi ilmu bersama kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih pengurusi majlis. Yang berhormat Datuk Haji Yusof bin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang berhormat Datuk Nur Hayati Omar, yang berusaha pengurusi masjid Tuan Haji Samsudin. Yang dihormati Ustaz Saiful Nizam selaku pendaftar Tarikat Tasawuf Negeri Sembilan, seluruh pegawai dan jawatan kuasa, seluruh pegawai dan kaki tangan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan syekh, tuan-tuan khalifah, para pencinta tarikat tasawuf, tuan-tuan, puan-puan yang sudi hadir pada malam ini. Setiap orang hendak buat yang terbaik untuk Allah. Setiap orang ingin buat yang terbaik dan berbakti pada Tuhan. Kadang-kadang ada masanya kita jatuh dalam lembah yang tak patut kita jatuh. Ada orang dia cuba nak jaga mulut dia daripada cakap benda yang tak patut, tapi ada masa-masanya dia sakitkan hati orang lain, sampai anak-anak jauhkan diri daripada dia,
kawan-kawan membenci, orang lain tak suka. Tapi dia cuba nak betulkan balik diri dia. Sebab itu kita pernah dengar ada perkataan sebut, rubbama qada alaika bizambi fakana sababan fil wusul. Boleh jadi seseorang itu dia buat dosa, kemudian dia bertaubat pada Allah. Dengan taubat dia itu penyebab dia wusul pada Allah, lebih hebat daripada sebelum ni, lebih hampir pada Allah sebelum itu. Ada orang pula tuan-tuan, dia rasa dan sangka dengan kebaikan yang dia buat itu dia menghampiri Tuhan. Rupanya tidak. Semakin dia berbakti, dia rasa dalam sangkaan semakin dia beramal, tapi dia rasa jiwanya tak tenteram. Rupa-rupanya semakin dia beramal, semakin jauh pula dia daripada Sang Maha Pencipta. Sebab itu ada istilah menyebut, rubbama fataha alaika baba ta'ah wa ma fataha alaika babal qabul. Boleh jadi ada orang itu Allah Ta'ala buka kepada dia pintu ketaatan, rajin dia ibadah pada Allah, tapi tidak semestinya Allah kabul, Allah terima setiap amal yang dia lakukan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita pada hari ini kita tengok pelik, kita lihat kenapa ada orang yang tutur bahasanya baik, tetapi tutur bahasa baik itu hanya pada di masjid dan surau. Dia mungkin ustaz yang mengajar akhlak atau tasawuf di masjid, dia mengajar sifat sabar, tapi bila balik rumah dia tak sabar. Isterinya dia tinggi suara, anak-anak dia tidak peduli, kawan-kawan dia jauhkan diri. Mana pergi apa yang dia ajar? Sebab itu tasawuf itu bukan sekadar pada mulut, tetapi dia adalah praktik. Kadang-kadang boleh jadi dengan kita rasa kita buat baik itu kita membangga diri. Sebab itu sampai tahap ada bahasa menyebut aninil muznibina indallahi khairun min zajalil musabbihina ajaban wastikbara. Boleh jadi keluh kesah, riuh rendah orang yang bertaubat kepada Allah itu lebih baik daripada suara riuh rendah orang yang berzikir tapi ajaban wastikbara, membangga diri. Sebab itu kadang-kadang kita terkejut, ada yang menyebut bahawa maksiatun awrasat zullan wan kisara khairun min ta'atin awrasat. Ada masanya maksiat bukan nak suruh buat maksiat, maksud dia kita selalu buat salah, tapi mana bahagian orang yang kita rasa kita ni buat salah ini di sisi Tuhan, nah inilah dia bahagian dia, inilah tempat dia, inilah caranya Allah Ta'ala mengajak kepada kita dengan satu alternatif yang dibekalkan oleh ulama dengan sistem yang namanya sebagai tarikat tasawuf. Tuan-tuan, saya sendiri, kita semua fitrah, kita tak nak ada sakit jantung, kita tak nak sakit kepala migrain, apatah lagi kita tak nak sakit hati. Tapi ada masa-masa ni kita masuk lubang yang sama berkali-kali. Lubang yang sama kita jatuh berkali-kali. Kita nak buat baik tapi jatuh balik lubang yang tak baik berkali-kali. Maka perlu kepada satu sistem supaya kita takkan jatuh kepada benda yang tak patut itu berkali-kali. Sebab itu tuan-tuan, nama sistem ini dalam sejarah perabad ulama create, ulama buat, bina sistem ini, dinamakan sebagai satu madrasah. Kita tahu madrasah untuk baik-baik akhlak ini bukan hanya pada buku, bukan hanya dikaji, bukan hanya sekadar seminar, bukan hanya sekadar kolokium, bukan hanya sekadar pada kajian semata-mata, tapi dia perlu kepada didikan dan tarbiyah nama dia. Sebab itu istilahnya berbeza-beza, apa namanya tempat untuk baiki diri. Akhirnya satu jenama yang orang ramai ulama pun pakai, nama tempat itu adalah namanya tarikat tasawuf. Tuan-tuan, kalau kita lihat pada hari ini, kadang-kadang ada masanya bila kita cerita tentang tarikat, bila kita cerita tentang tasawuf, mungkin barangkali indah kabar dari rupa.
Soalannya, indah kabar dari rupa tu daripada siapa? Kadang-kadang kita tengok yang buruk-buruk itu kita dengar daripada orang yang tak suka sebenarnya. Sebab itu kaedah menyebut kalau kita ingin mengkaji, tengok pada lubuknya, jangan dengar pada musuhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai tahap nanti kita akan lihat rupa-rupanya seakan-akan apa yang kita boleh tengok daripada tarikat dan tasawuf itu. Kalau kita lihat tarikat, ada orang kata tarikat ni apa tasawuf ni apa Saya sebenarnya kalaulah dapat malam ini, saya minta izin sangat pada semua. Kalau malam ni kalaulah dapat, kalau ada apa-apa soalan dan perbincangan, kita interrupt je, terus masuk je, supaya tak adalah nampak formal. Kita pun, saya pun takut tengok kat depan ni. Lain macam je orang. Saya dah biasa kalau dekat tempat mengajar, pelajar-pelajar, kalau kat depan, kita tak sampai 1 minit kompom budak-budak student, kita bagi satu benda clue je. Ustaz nak tanya soalan. Ustaz nak tanya soalan. Ustaz nak tanya soalan. Sebab budak-budak zaman dulu namanya diajar sebagai KBKK. Provoke, polemik itu benda biasa. Kalau zaman sekarang namanya kebat. Tak tahu akan datang, mungkin panggilnya rembat, tak tahulah apa benda dia. Jadi kalau ada benda yang patut untuk dimasuk, untuk kita bincang, terus saya masuk. Baik, sekarang kita akan tengok dulu berkaitan tentang agama kita. Agama kita itu, kalau kita lihat, dia ada 3 rukun yang utama. Agama ada 3 rukun yang utama: Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Kita dah biasa dulu kita dengar, ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Dulu kami, zaman dulu kami, hanya ada 2 benda yang biasa kami dengar: rukun Islam, rukun iman. Islam, iman. Islam kita dah biasa kita dengar ada 5 rukun: antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Benda simple, general. Yang rukun iman pun kita dah biasa kita dengar: tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan ihsan ini kadang-kadang barangkali mungkin kita lupa nak perhalusi. Sayalah mungkin lupa hendak teliti. Rupanya ada yang membezakan antara muslim dan mukmin. Kita pernah dengar hadis kan, Rasulullah pernah ditemui oleh seorang sahabat. Sahabat jumpa Nabi, "Wahai Nabi, aku ini sudah mukmin." Nabi kata, "Tidak, engkau baru muslim." "Aku sudah mukmin." "Tidak, engkau baru muslim." "Aku sudah mukmin." "Tidak, engkau baru muslim." Jadi seakan-akan kita lihat bukan maksud Nabi nak merendah-rendahkan sahabat, tidak. Sebagai satu tanda lonjakan supaya kita tahu kita berada di level dan paras yang mana untuk kita naik lebih di atas. Sebab itu ada part yang ketiga namanya ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Maknanya menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Tuan-tuan, ada orang dia tanya pada saya, dia kata, "Ustaz, agak-agaknya Ustaz, ada beza ke tarikat dengan tasawuf? Ada beza tak tarikat dengan tasawuf? Ada tak? Syekh, ada tak beza Syekh? Tarikat tasawuf? Ada tak Syekh? Tarikat tasawuf beza dia? Maksud apa tarikat tasawuf?" Okey, maknanya tasawuf itu adalah dapatan dan tarikat itu adalah kaedah dan cara. Cantik. Maknanya hari ni limpahan kita buka hikam.
Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, mana yang beliau dapat daripada dapatan hikam tu? Dengan suluk dia kepada Allah. Dapatan tadi. Sebab itu, kalau kita lihat hari ini, Imam Baghawi, Imam Zarkashi ada sebut perbezaan antara tarikat dan tasawuf. Tarikat ini, dia adalah alat, dia adalah madrasah untuk mendapatkan tasawuf. Dan tasawuf itu adalah limpahan semua sekali akhlak tadi. Seumpama macam kita nak faham fiqh. Fiqh tu luas sangat. Ada muamalatnya, ada fiqh munakahat, ada fiqh ibadat. Kita nak grip ilmu fiqh itu benda yang mustahil untuk kita boleh keluarkan dalil dia. Jadi untuk cara mudah untuk kita faham fiqh itu dengan bermazhab. Seumpama macam tarikat dan tasawuf itu macam itu jugalah. Macam orang kalau dia sakit, dia pergi jumpa doktor. Betul kan? Bila jumpa doktor, doktor bagi ubat. Bila doktor bagi ubat, doktor letak aturan makan ubat. Makan ubat itu mungkin 6 jam sekali, 1 hari 4 kali, mungkin barangkali. Macam tu juga dalam tarikat. Tarikat itu ada satu madrasah, ada doktornya, dia berpengalaman untuk mengajar anak muridnya tentang hal ehwal pembaikan hati. Itu adalah tentang tarikat dan tasawuf. Sebab itu kita lihat seseorang yang dalam tarikat dan tasawuf itu, dia tidak boleh lari daripada ilmu. Dia tidak boleh hanya semata-mata berzikir, dan tak boleh semata-mata ilmu tanpa ada zikir. Dia tidak boleh, dia seakan-akan dia, tuan-tuan, ada istilah hari ini disebut sebagai pengkaji dengan pengamal. Pengkaji dengan pengamal. Tak boleh semata-mata hanya sekadar sepanjang hidup hanya sekadar untuk membuka kitab hikam tanpa dia beramal apa yang disebut dalam kitab hikam. Begitu juga tak boleh semata-mata dia hanya beramal tanpa dia memahami dan dia mengkaji. Maknanya bagi seseorang itu nak berjalan dalam jalan ini, dia kena faham dengan ilmu dan dia kena beramal. Tuan-tuan, saya dulu pernah tanya dekat guru kami, Tuan Syekh, saya ada buka kitab. Kitab itu ada sebut, dia kata kalau orang itu hampir pada Allah, dia tidak akan sekali-kali tu zak-zak wa tumazzaq wa tudallaq qalbah. Kalau orang itu sayang Allah, dia tak akan sekali-kali dia akan buat hati dia itu rosak, berkecai kerana dunia dan dipersembahkan kepada Allah. Saya tak faham, tuan-tuan. Apa maksud kita hancurkan hati depan Tuhan? Allah Ta'ala menilik manusia itu dengan hati, kan? Allah nak tilik saya, Allah akan tilik hati saya ini macam mana nilainya suci dan murni. Kerana innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah bukan semata-mata lihat pada luaran, tetapi juga Allah menilik pada hati. Saya teringat kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Satu hari Syekh Abdul Qadir dia diundang oleh anak muridnya pergi ke majlis kerajaan. Jadi tuan Syekh ni, tuan guru ni, dia masuk, dia tak pakai pakaian jubah yang biasa dia pakai. Dia pakai pakaian orang awam biasa. Dia pakai baju biasa, seluar dia pakai baju pagoda yang dah rosak-rosak tu kan. Dia muka dia teruk sangat. Orang tak apa, sampai dia punya watak lakonan Syekh Abdul Qadir tak nampak beliau itu adalah tuan guru yang ulung namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tengok macam mana cara dia nak ajar anak murid dia. Bila beliau masuk dalam majlis kerajaan, baru sampai di pintu saja, jadi anak muridnya tahan. Dia kata, Tuan ni siapa ni? Tuan ni siapa? Dia kata, aku, tuan, anak murid dia tak kenal Syekh Abdul Qadir. Dia kata, tuan ni siapa? Dia kata, aku ni tak makan berhari-hari, boleh tak aku masuk? Minta maaf tuan, ini majlis orang yang bajunya cantik-cantik. Ini majlis orang yang baik-baik, kami tak izinkan tuan masuk. Sedangkan orang tadi tak sedar yang dia sedang bercakap dengan guru Syekh Abdul Qadir Jilani. Tengok macam mana dia ajar anak murid dia.
Jadi tuan guru ni patahlah balik ke belakang. Bila patah ke rumah, dia pakai balik jubah kebesaran dia. Pakai jubah tuan guru, pakai serban, pakai jubah luar dalam. Nampak tuan guru dia pegang tasbihnya, dia pergi balik ke majlis kerakyatan. Baru sampai di pintu majlis, baru nak sampai, anak murid dia berlari kepada dia, berlari. Tuan guru, tuan guru, tuan. Ya, ada apa. Masuk tuan. Kami ni menanti sangat kehadiran tuan. Masuk tuan. Syekh Abdul Qadir tak masuk. Dia berdiri kat pintu, dia kata, aku cukup pelik dengan kamu. Kenapa tuan? Kamu tahu tak siapa yang datang pakai baju compang-camping tadi, yang dia kata dia tak makan berhari-hari? Tak tahu tuan. Yang datang tadi aku. Yang aku pelik, kenapa sekarang aku datang, aku dijulang tinggi. Tapi kenapa tadi aku datang, aku langsung tidak dipeduli? Apakah aku ini dimuliakan hanya kerana pakaian aku, atau aku dimuliakan kerana aku adalah aku? Nampak tuan-tuan? Ini maksudnya kesetiaan dalam suhbah. Ada orang rapat dengan kita mungkin kerana kita kaya, tetapi barangkali kita sudah derita dan sengsara, dia tak nak rapat dengan kita. Nilai ihsan dan tasawuf mengajar murni dan suci dalam ibadah kepada Allah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pada rukun yang 3 ini, kita dah tahu tadi kan, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam, iman dan ihsan. 3 benda ni tak boleh dipisahkan. Islam, iman, ihsan tak boleh dipisahkan. Kalau orang itu dia mengaku dia Islam, tetapi dia tidak ada iman, boleh ke tuan? Kalau orang tu solat, dia solat 5 waktu, tapi dia tak beriman pun Allah sebagai Tuhannya, terima tak solat tu oleh Allah? Kalau orang tu salat semayang maghrib tadi 3 rakaat, tapi dia tidak mengaku pun Rasulullah itu sebagai nabinya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, sah tak solat dia? Sah tak tuan-tuan solat dia? Tak sah kan? Maknanya kalau ada Islam, wajib kena ada iman. Makna yang kita faham, Islam, iman, ihsan langsung tak boleh dipisahkan. Baik, sekarang ni tuan-tuan, kita dah decide kan, Islam, iman tak boleh pisah. Okey. Sekarang ni kalau orang itu ada Islamnya, solatnya, kita depend sekarang ni lihat refer yang Islam tu pada yang 5, rukun yang 5. Solat ke, puasa ke, kita pluskan dengan iman. Dia solat, waktu yang sama dia ada imannya, percaya pada rukun iman yang 6, tapi dalam waktu yang sama dia abaikan ihsan. Agak-agak, ya, macam mana? Macam mana Syekh? Macam tadi lah kan, orang tu Islamnya ada, imannya ada. Maksud Islam, iman tu bukan maksud general Islam. Kita memang Islam, cuma kita refer perkataan mustalahat Islam itu pada rukun yang 5 tadi. Dia solat, Islamnya dia solat. Imannya kita ambil satu part. Ya, iman tu semua dia beriman. Tapi soalan yang ketiga tadi tanya, tiba-tiba ihsannya tidak ada. Tadi kita dah sepakat kan, kalau orang itu solat, imannya tak ada, satu gugur imannya, dia tak percaya Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, sah tak solatnya? Tak sah kan? Okey, sekarang ni saya nak tanya, kalau dia solat di Islam, dia percaya pada rukun iman yang 6, tapi dia abaikan ihsan, solatnya terima atau tidak? Terima tak? Kenapa senyap? Kan nampak kan? Saya dulu orang yang prejudis. Saya lah. Prejudis ni maksud dia, kita ni pilih bulu maksud dia. Kalau kita kata Islam tidak akan, solat itu tak akan sempurna kalau tidak ada iman, kenapa sekarang bila solat itu kita buat, kita pun percaya dengan rukun iman yang 6, waktu yang sama kita kata ihsan, alah
Tak perlulah ihsan, tak perlu. Yang penting ada Islam iman je. Kan nampak kita prejudis di situ. Betul. Dalam bahasa Arab disebut likulli maqam maqal. Likulli maqam maqal. Setiap makam itu kedudukan manusia. Maksud makam di sini, kalau kita tengok Fairuzul Abadi, Imam Alusi, dia kata maksud makam itu adalah kematangan. Setiap orang yang matang terhadap Allah itu punyai bahasa-bahasa dia. Sebab itu kan ada orang sampai tahap dia dah biasa, dia dah 20 tahun dalam Islam dan iman, memang itu dah tumpuan dia. Sekarang dia kata, aku nak cari part mana bahagian ihsan. Mana ihsan, mana ihsan. Itu kan sejarahnya Imam Ghazali. Dia nak cari mana tadi. Bukan bermaksud semua amal ibadahnya sia-sia selama ini, tidak. Tetapi ingin mencari kesempurnaan nama dia. Tuan-tuan, saya, kita semua, macam saya, kita layan dengan budak kecil. Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala melayan manusia sejauh mana manusia menghargainya. Itu bahasa yang biasa kami dengar dulu di Azhar. Allah melayan kita sejauh mana kita hargai Tuhan. Seumpama macam saya, kita hari ni, samakah kita layan budak-budak tadika dengan budak-budak darjah 6? Tak sama. Kita layan budak darjah 6 dengan budak tingkatan 3 sama ke? Tak sama, tuan. Kita layan budak tingkatan 3 dengan budak SPM, tak sama. Layan budak SPM dengan budak yang ada degree holder, tak sama. Layan yang ada degree holder, master holder, PhD holder, tak sama. Kita panggil penceramah pun beza-beza bayaran dia kan. Orang kampung kita, alah biasa-biasa je. Orang kampung kita je tu. Cuba panggil penceramah tu jauh, itu kena lain sikit bayaran dia tu. Panggil ceramah yang selebriti, lagi besar bayaran dia. Panggil ceramah yang grade 41, lain. Penceramah grade 45, lain. Penceramah grade 52, lain bayaran dia. Melayan seseorang itu dengan sesuai tahap level dia. Begitu juga Allah tak pernah zalim dalam menghargai manusia berdasarkan sejauh mana manusia itu faham siapa dia Allah. Sebab itu ada istilah menyebut man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal Allah, dia akan kenal diri dia. Sebab itu bila kita tengok istilah ihsan, kita pening kepala ihsan. Ihsan tu ustaz, apa maksud dia? Kalau kita sembah Allah, seakan-akan kita lihat Allah. Macam mana nak tengok Allah? Macam mana nak tengok Allah? Tuan-tuan, kita kan dalam dunia ni banyak benda yang kita faham tapi tak boleh untuk kita ungkapkan. Kalaulah saya tanya pada diri saya sendiri, agak-agak ilmu tu letak dekat mana? Ilmu letak kat mana agak-agaknya? Dekat kepala? Dekat otak kah? Kat otak ke ilmu tu? Kalaulah ilmu tu letak dekat otak kan senang kan? Kita buat agreement, buat perjanjian dengan orang yang hebat-hebat, yang profesor-profesor tu. Cakap, tuan profesor, boleh tak kalau tuan meninggal nanti saya nak ambil otak tuan? Senang, saya tak payah belajar tinggi-tinggi. Kita tak dapat benda tu abstract, tak dapat kita nak describe benda tu. Kesucian jiwa tu letak di mana? Hati. Oh, hati agak-agaknya. Kita jumpalah tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru, tuan-tuan. Boleh tak nanti kalau tuan meninggal nanti saya nak ambil hati jantung tuan tu, tukar dengan jantung saya, boleh tak? Benda yang kadang-kadang tak dapat kita nak ungkapkan. Sayang itu bentuknya macam mana? Kan kita sayang dekat isteri, sayang waktu berkapal lain kan. Waktu nak bertunang berkahwin tu sayangnya lain. Kentut busuk pun jadi wangi, sayangnya lain. Kalau orang dah kahwin, sayangnya lain. Tapi sayang tu apa? Sayang pada anak lain, kita tak tahu sayang tu apa benda. Kalau benda itu dari diri kita pun tak mampu untuk kita ungkapkan, apatah lagi untuk kita mengungkapkan macam mana keadaan melihat Allah. Sebab itu benda itu hanya didapati melalui kematangan hidup dalam beribadah kepada Tuhan. Sebab itu ada istilah likulli maqam maqal. Macam tadi kan ada jemaah yang tanya, agak-agaknya lah kalau kita salat, kita ada iman tapi kita tidak ada ihsan, kita ni Allah Ta'ala terima ke?
Amal kita terima berdasarkan sejauh mana cara matang kita kepada Tuhan. Kita kan ada syarak, ada warak nama dia. Tuan-tuan, setiap orang ni bila dia fikir tentang tasawuf, tentang Allah, angle cara pemikirannya berbeza-beza. Kalau saya kata sekarang, bila hari kiamat semua orang akan mati. Saya pernah tanya soalan yang sama dekat student. Kalau hari kiamat semua orang akan mati, siapa tak setuju angkat tangan? Kita dah biasa kita dengar kan, kalau hari kiamat confirm. Maknanya masuk kiamat tu, yang tu lah kita faham tu, yang Armageddon, yang habis musnah satu dunia, hancur binasa. Logik yang kita fikir, kalau berlaku hari itu semua akan mati. Tiba-tiba ada seorang budak dia angkat tangan, dia kata, "Ustaz, saya tak setuju." Oh, tuan-tuan pernah tak macam tu? Tengah-tengah sedap berceramah kan, ada jemaah kata, "Ustaz, saya tak setuju dengan cakap Ustaz." Tak muka merah padam nama dia. Kenapa tak setuju? Sebab Ustaz, tak semua orang mati pada hari kiamat. Ada je orang yang mati semalam Ustaz. Faham kan? Ada orang mati semalam, ada orang mati tahun lepas. Bukan semua orang mati pada hari kiamat Ustaz. Tengok cara fikir orang terhadap sesuatu. Kalaulah ada soalan tanya, apa yang tuan-tuan nampak dalam masjid ni? Apa tuan-tuan nampak? Kalau orang tu jenis yang teknikal, dia mungkin akan nampak, oh, ada kipas, ada laptop, ada projektor, LCD, ada semua. Kalau orang itu jenis yang landscape, apa yang nampak dalam masjid ni? Oh, masjid ni cantik lah. Dia lain macam, sini bentuk dia, lain macam. Kalau orang itu orang yang jiwanya sastra, agak-agak apa bahasa dia? Ya Allah, sedapnya, indahnya masjid ni. Kalau orang itu kaki ibadah kepada masjid, apa bahasa dia? Agak-agaknya, ya, kalaulah dapat sembahyang tiap-tiap waktu dalam masjid, indahnya lah. Ya Allah, ada aircon bagai. Tengok, orang kalau menggambarkan sesuatu tak akan sama. Kita pun tak akan mungkin dapat standardiskan cara pemikiran manusia. Tetapi kita faham bahasanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita dah selesai tadi. Maknanya bila seorang itu ada Islam, dia mesti juga ada iman, dan dia wajib juga ada ihsan. Tetapi ihsan itu hanya didapati melalui dapatan kematangan dalam kehidupan. Baik, bila kita tengok dalam sejarah, dalam sejarah umat manusia sekarang ni, tarikat ini ada tak zaman Nabi? Tarikat ada tak dalam zaman Nabi? Tarikat tak ada kan? Perkataan tarikat kan, maknanya itu benda yang orang kata bid'ah, tapi daripada segi bahasa, benda yang baru, tapi daripada segi bahasa, isi kandungan itu sudah ada. Bila selepas pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, masuk Sayyidina Ali kan, zaman Sayyidina Ali bawa ke zaman-zaman selepas itu kan banyak berlaku peperangan. Bila banyak berlaku peperangan, penumpuan umat Islam waktu itu terhadap yang purely ilmu itu berkurangan. Zaman Nabi dulu tuan-tuan, mereka tak perlu pisah-pisahkan tauhid, tasawuf dan fiqh, tak perlu pisah-pisahkan. Kita tadi ada rukun Islam, iman dan ihsan kan, ilmu kita banyak. Tetapi bila berlaku perluasan kuasa, berlaku masalah kancah politik, berlaku perdagangan kemewahan, orang berdagang semua, kemudian ramai yang meninggal waktu tu. Akhirnya penyusunan ilmu itu berterabur. Muncul beberapa ulama nak sistem kembali ilmu itu supaya kita faham. Akhirnya daripada rukun Islam itu muncul satu cabang ilmu namanya ilmu fiqh. Ini adalah historical tentang sejarah penciptaan nama-nama ilmu tadi. Fiqh, tauhid dan tasawuf. Yang daripada rukun iman muncul satu ilmu baru yang lain namanya ilmu tauhid.
Dan daripada ihsan tadi muncul satu ilmu yang lain, namanya sebagai ilmu tasawuf. Kita nak pelajari fiqh. Fiqh tu luas sangat, fiqh terlalu luas. Untuk memudahkan orang pelajari fiqh, dia perlu kepada satu sekolah sistem. Kita belajar tadi. Maka sistem dalam fiqh itu disebut sebagai mazhab. Begitu juga nak pelajari ilmu tauhid, luas sangat. Kena pula pada zaman tu macam-macam aliran. Jabariyah ada, Qadariyah ada, macam-macam. Mu'tazilah ada. Nak selamatkan orang, jangan terseleweng akidah, muncul aliran-aliran Maturidi dengan Asy'ari. Sama juga nak selamatkan orang tentang fiqh tadi, jangan tersalah faham tentang dalil pengambilan hukum, muncul mazhab-mazhab. Dan macam tu juga nak selamatkan orang, jangan terseleweng sesat dengan amalan-amalan kerohanian dan kebatinan, muncul satu madrasah namanya adalah sebagai tarikat. Maka mazhab, aliran dan tarikat itu muncul untuk satu memberi selamat. Ada sistem, praktik dan sistematik. Kita fiqh ada mazhab-mazhab kan? Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Macam tu juga kalau tauhid, kita ada mazhab, ada aliran dia, Asy'ari, Maturidi. Tapi jarang-jarang mungkin barangkali kita perasan tasawuf itu juga ada dia punya mazhab dia, ada madrasah dia, namanya tarikat. Nisbah, hari ini kita dengar ada nama tarikat Naqsyabandi, tarikat Naqsyabandiyah. Nisbah, dia disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Bahauddin. Ada tarikat Syazuliyah, dia nisbah dan disandarkan kepada Syekh Abdul Hasan Syazuli. Tak ada beza dengan mazhab. Mazhab Syafi'i disandarkan kepada Imam Syafi'i, mazhab Maliki mazhab Hanafi dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Jadi semua itu adalah hanya sekadar penjenamaan semula, tapi isi kandungan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Nampak kan clear benda tu kan? Mazhab nama istilah baru, aliran namanya istilah baru, tarikat pun namanya istilah baru, tetapi isi kandungan itu sudah ada pada sejak zaman Nabi lagi. Saya nak cuba ringkaskan. Dah selesai. Kita ni orang yang kurang nak faham ilmu, termasuk saya ni lebih-lebih lagi. Kalau bab fiqh, kita hari ni faham sebab dah ada mazhab. Kita tak pandai nak keluarkan dalil. Kita tak pandai nak create apa hukum hakam. Kita bukan seorang mufti. Kita tak pandai nak keluarkan fatwa. Sebab nak faham dalil itu, sekurang-kurangnya kita kena faham bahasa Arab. Kita kena tahu Al-Quran, hadis, fiqh, usul fiqh, qawaid fiqhiyah, mustalah hadis, kemahiran fatwa, banyak sekali. Tapi kita tak mampu nak grip semua benda tu. Jadi wajib dalam bab masalah syariat perlu ada panduan yang namanya mazhab. Kalau saya kata, tuan-tuan setuju tak? Kalau saya katalah, saya ni tak pandai. Oleh kerana saya tak pandai dalam bab fiqh, saya ni wajib tak bermazhab? Wajib tak saya bermazhab? Saya tak pandai nak keluarkan hukum hakam. Saya ni tak tahu nak baca Quran. Saya pun lintang pukang nak baca bahasa Arab. Bila hari ni kita kan kelang kabut. Bila orang kata yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, kita nak jawab pun kita tak tahu. Entahlah ustaz, agaknya lah yalah agak tak pandai nak jawab, yalah Allah bertangan lah agak. Kita tak pandai nak jawab. Kok kita nak jawab pun kita pun ustaz tu dah kata, kau nak cakap macam mana? Ustaz tu kata tak boleh tu, tak boleh. Itulah kita. Kita tak tahu macam mana pengambilan. Kita tak pernah belajar balaghah, isti'arah, tauriyah. Nak cakap yadun itu bukan tangan. Kita tak pernah belajar ilmu terjemahan. Nak cerita tu literal ke, semantik ke, relevant. Tak tahu kita. Oleh kerana tak tahu, kita perlukan panduan. Saya pun tuan-tuan nak datang sini pun tak tahu nak jalan ikut jalan apa.
Mujur kawan ada kata ada waste kata dia. Ada panduan juga. Sama juga nak grip ilmu tentang fiqh itu perlu kepada satu madrasah yang memahamkan kita. Poin dia adalah untuk memahamkan, standardiskan pemikiran dalam fiqh, namanya adalah sebagai mazhab. Kita orang biasa, boleh tak kalau saya nak mazhab Syafi'i, saya ambil air semayang guna mazhab Hanafi, saya berdiri solatkan guna mazhab Syafi'i, boleh tak? Saya nak puasa guna mazhab Maliki, boleh tak? Entahlah ustaz, ikut dia ustaz lah. Kan kelang kabut nama dia. Sebab itu kita disuruh bermazhabnya satu. Sebab kita ni bukan mujtahid yang boleh muqarin pada mazhab, membanding-bandingkan mazhab. Kita ni taklid sangat. Sebab itu kita kena memazhab. Okey tuan-tuan, kalau kita tengok tadi kan, orang-orang yang bermazhab tadi, dulu Dr. Ali Jumaah, Dr. Ali Syekh Dr. Ali Jumaah, dia kan mufti kami dulu, mufti kat Mesir dulu, di Mesir dulu. Beliau dalam Masjid Al-Azhar, Azhar kan banyak orang, ada yang tak bermazhab pun ada. Tapi sampai tahap orang kata, Tuan Syekh ni ada mazhab ke? Naam, aku bermazhab. Tuan mazhab apa? Syafi'iyan, dia kata. Aku ini mazhabnya Syafi'i. Dia declare. Kita mazhab apa? Kan ada yang Hanafi kat sini, ada Ambali. Kami tak ada mazhab ustaz. Amboi, hebat benar dia tahu. Ulama besar pun ada mazhab. Sebab mereka dengan tawaduk pun ada mazhab pegangan dia. Sama juga Said Muhammad Alawi Al-Maliki, ada mazhab dia juga. Ahmad Omar Hashim ada mazhab dia juga. Rasa Ustaz Saiful pun ada mazhabnya. Semua orang ada mazhabnya. Datuk Mufti pun ada mazhab dia. Orang-orang yang hebat besar, para ulama asatizah yang alamah pun ada mazhab. Kita yang tak berapa tu, maka wajib lagi memazhab. Okey tuan-tuan, saya nak tanya tadi kita dah tengok 3 benda: Islam, iman, ihsan. Betul kan? Islam, iman, ihsan. Kita dah decide satu masjid tak boleh dipisahkan. Islam mesti dengan iman, mesti dengan ihsan. Kalau hanya dia kata Islam dengan iman tanpa ihsan, maknanya dia berat sebelah, prejudis. Tadi kata-kata kena ada 3-3. Tiba-tiba dalam bab ni tak payah dua-dua. Sebab ihsan itu dia memerlukan masa. Dalam bahasa kami punya, lama masa kasih guru tidak Tuhan. Dia punya masa-masa untuk faham ke ihsan. Itu tak ada benda biasa, tapi wajib kena ada. Seumpama bila kita kata nak faham fiqh itu perlu kepada satu sekolah mazhab nama je untuk kita faham fiqh. Fiqh ni luas tuan, tapi nak faham dia tu kena ada satu sistem. Macam kita nak belajar matematik darjah 1 tak sama macam matematik darjah 6, tak sama macam matematik tingkatan 3 PMR, tak sama macam SPM, tak sama macam dekat universiti. Perlu ada satu sistem, dinamakan sebagai mazhab. Sama juga dalam tasawuf. Itu yang poin tadi kan, tak nak jatuh lubang yang sama berkali-kali, perlu kepada satu sistem. Dan sistem itu disebut sebagai tarikat dalam ilmu tasawuf. Seumpama kita kata mesti ada satu sistem nak belajar fiqh, macam tu juga kita pun mengatakan juga mesti ada satu sistem untuk memahami tasawuf. Tuan-tuan, akhir sekali, kalau kita balik rumah, diambil pisau, sayat kulit kita, darah yang keluar daripada badan kita itu, darahnya adalah darah tarikat tasawuf. Bukan maksud malam ini untuk kita nak cerita ta'assubnya kita pada tarikat tasawuf, tapi itu adalah hakikatnya. Bukan maksud untuk kita balik ini terus kita nak ambil bai'ah tarikat tasawuf, tidak. Bila kita kata Rasulullah itu adalah sebaik-baik Nabi, adakah maksud kita nak merendah-rendahkan Nabi Adam dan dengan Nabi Idris? Tidak. Itu hakikatnya tuan-tuan.
Ada satu seminar, bukan seminar, di Kuwait ada buat, di UKM ada buat, Nadwah Ulama Nusantara 2 tahun lepas di UKM pun ada buat, di Kuwait simposium ada buat. Mereka buat satu kajian, apa penyebab kita kata darah daging kita darah dagingnya tasawuf dan tarikat. Amalan yang kita buat hari ini sejak berzaman, kalau kita perasan ada masjid-masjid buat selepas solat ada wirid, namanya wirid aurat Kusyasyiyah kan. Imam Kusyashi itu adalah orangnya tarikat. Maulid Barzanji itu dikaji rupanya orangnya bertarikat. Burdah Busiri, amin tazakuri jiranin bizi salami mazajtada ma'an jara min muqlatin bidami amhabbati rihu min tilqai kazimatin wa aumadal barku fi zalma'i min idami. Panjang. Burdah itu Imam Busiri orang yang bertarikat. Tahlil yang kita buat malam Jumaat tu, kiai-kiai kita yang menyusun tu orangnya orang tarikat. Kita biasa buat malam Jumaat baca Yasin. Itu cara pemikiran orang tarikat, faham nature keadaan kita masyarakat Nusantara. Malam Jumaat baca Yasin cukuplah. Sunnahnya malam Jumaat baca surah Kahfi kan, betul kan? Surah Kahfi kan. Nak try kita cubalah buat minggu depan baca surah Kahfi. Agak ramainya mungkin 1 minggu barangkali. Lepas tu akan datang tinggal imam dengan Bilal sahaja. Itu maksud kesesuaian dalam pentarbiahan. Sebab itu kadang-kadang kita pelik, kenapa orang-orang tarikat ada masanya dia berzikir dalam keadaan menggoyang-goyangkan badan. La ilaha illallah, la ilaha illallah kan, la ilaha illallah. Tonton pergi dekat Turki lagi teruk zikir dia, bukan teruk lagi hebat maksudnya. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Agaknya kita yang tak pernah tengoklah orang zikir berdiri macam tu, agak kita kata ini lain macam rappernya zikir ni. Rappernya lain macam dia punya guduk. Kita yang tak pernah tengok, kita yang pelik, orang tu tak pelik. Sebab itu, ialah tuan-tuan, dulu masyayikh, syekh-syekh dulu orang yang bijak dalam mendidik anak murid dia. Bila dia tengok anak murid dia, contohlah anak murid dia kalau berzikir lambat, lembik je. Bila berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia pun agak dia marah, dia tempik anak pun la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah. Nampak tak juga jalan, dia suruh berdiri. Okey, berdiri. La ilaha illallah. Berdiri pun tegak macam patung. La ilaha illallah. Okey, dia pun pegang badan anak murid dia. Goyang kan. La ilaha illallah, la ilaha ill. Tu nama kebijaksanaan. Saya kalau dengar lagu, ada tak masa-masa jari-jari kita bergerak? Ada tak masa-masa dia? Kok tak jari kita macam ni? Kaki kita yang bergerak kan? Dengar lagu. Dinda kanda kan, burung-burung menyanyi. Contoh kita pun kaki ding 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 ding. Kenapa kita boleh menggerakkan kaki dengan tangan bila dengar lagu-lagu macam tu? La 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 la, contoh kan, kita pun la 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 macam kan. Kenapa tiba-tiba boleh bergerak? Jiwa menjiwai. Sebab itu pendekatan guru-guru tu bijak. Dia nak menjiwaikan anak murid dengan zikir, dia suruh bergerak. Kita yang salah faham. Dululah tuan-tuan, saya ingat bila saya tak faham istilah agaknya macam mana, macam mana maksudnya kalau kita ni depan Tuhan, kita buat Allah Ta'ala terasa, pelik bahasa tu kan. Saat saya jumpa tu dalam kitab Ibnu Ajibah ada sebut macam mana kamu boleh buat Allah Ta'ala terasa. Allah tak perlu kita, tapi itu dah kata likulli maqam maqal. Kemudian kebetulan ayah saya keluarkan sehelai kertas. Dia kata, ni apa? Ni apa Firdaus? Kertas ayah. Okey. Bayangkan ini hati. Saya minta izin pada tuan-tuan. Saya nak cerita tentang antara benda yang didikkan dengan hanya sekadar membaca di buku. Saya tak faham dulu sebab saya baca buku je. Saya tak nampak didikan itu. Tapi bila nampak depan mata, oh macam ni rasa dia. Nikmat ya Allah. Selama ni kita belajar zikir la ilaha illallah tu nikmat kan, sedap kan?
Kita pun belajar tempat lain, best kalau zikir ya Latif, betul zikir. Tapi berapa ramai orang dia ambil orang tu, jom kita zikir sama-sama. Kan lain. Banyak teori daripada praktik. Sedangkan nak rasa manisnya air sirap, kena rasa. Jangan cakap, oh manis ni macam ni, oh warnanya merah semua bagai. Tak. Dah rasa bau tahu sedap, ya Allah nikmatnya. Macam orang berzikir kan, Allahu Allah, Allahu Allah. Sesat orang tu. Adalah zikir lompat-lompat, bergerak-gerak. Mana zikir ni duduk ontok-ontok je. Tak payah macam tu. Cuba kita buat zikir Allahu Allah. Lain rasa dia tuan. Dengan kita zikir, kita dahlah zikir, senyap, badan tak bergerak. Zikir pun la ilaha illallah. Agak-agaknya lah. Ada satu amalan. Apa amalan paling cepat nak tidur? Baca Quran kan? Baca Quran, baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali, confirm tidur. Tapi sebelum tidur buka Facebook. Tidur tak? Confirm tak tidur. Kita dah berzikir 100 kali la ilaha illallah, duduk pula ontok-ontok senyap je, confirm tidur tak sampai 3 minit. Sebab tu disuruh bergerak-gerak. Tuan-tuan, kenapa orang kalau tengok orang bersenam, orang tu bersenam dia pasang radio kan? Betul tak pasang radio? Okey, dia pasang radio, pasang lagu. Dung. 1 2 3 4 5 6. Betul kan? 7. Satu lagi belakang pula, depan belakang. Okey, sekarang ni ada tak orang yang declare yang orang itu sedang sesat sekarang? Ada tak? Ada tak? Dia bersenam sambil dia bernyanyi, mendengar lagu. 1 2 3 tu dia pun nyanyi, teng nyanyi sambil tu kan. Dulu kan ada lagu pocor-pocor kan, sambil pocor-pocor tu dia pun menyanyi. Ada tak orang kata dia sesat waktu dia betul? Tak ada. Tapi kenapa kita prejudis sangat-sangat bila ada orang tarikat buat benda yang sama? Kan lebih baik dalam keadaan menggerakkan badan tu dia berzikir Allahu Allah, Allahu Allah, peluh pun keluar, tak ada masalah. Tadi bila saya tanya apa maksud kita ni buat Allah terasa, Allah tak pernah terasa, itu bahasa sahaja. Bahasa sahaja. Dia kata ni apa? Kertas. Bayangkan ni hati. Allah Ta'ala telik kita guna hati, melalui hati kan. Kalau orang itu hebat tapi hatinya rosak, busuk, tak ada gunanya. Tuan, kalau saya beri cawan ni cantik cawan ni, saya letak racun dalamnya, tuan nak minum? Tak nak kan? Tapi saya cawan ini buruk, tapi saya letak air kegemaran tuan, mungkin air mangga, jus mangga, tuan nak minum tak? Buruk mana pun tak kisah, yang penting sedap air. Macam kita lah makan masakan mak kita, biar buruk pun tembikar dengan dia punya pinggan mangkuk tu, buruk mana pun, tapi dalam tu gulai ayam masak lemak sedap lain macam, habis kita sapu. Tapi kalau cantiknya luar tapi tak kena dengan selera kita makan, tak ada habat pun kita nak makan. Maknanya semua itu dari dalam. Dulu ada perumpamaan orang akan buat. Dulu macam air botol ni lah. Air botol ni kita tengok rupanya air minuman biasa, drinking water. Di luar mungkin jualnya RM1 agaknya lah, kat luar RM1. Air minuman biasa. Tapi dengan botol yang sama, dia bukan drinking water, dia mineral water. Mungkin harganya berapa? RM1 ke? Tidak. Harganya adalah mungkin RM1.30 atau RM1.50. Kenapa pula botolnya lebih kurang sama liter, tapi kenapa harga berbeza? Sebab dalam dia tu, botol yang sama letak madu yang banyak. Berapa harga dia? Mungkin agak RM100 nilai dia. Botol yang sama. Tadi RM1 air minuman biasa, mineral RM1.50 mungkin agaknya. Air yang dalam tu ada madu mungkin RM100 lebih mungkin agaknya. Kita buang ni, letak dalam tu ada emas. Berapa nilai botol ni? Mungkin ribu-ribu harga dia. Tapi cuba buang air ni, letak air longkang, siapa nak beli?
Sebab itu istilah tasawuf ini bukan istilah menakutkan, tapi bahkan untuk melembutkan hati, membuat yang paling terbaik untuk Tuhan. Kita nak bagi hadiah pada seseorang, luarnya cukup cantik berbalut, letaklah balut mana cantik sekalipun, sekali orang tu buka, kita buka hadiah tu, dalam tu tak ada apa-apa melainkan, minta maaf bahasa, hanya najis, berak aja, tarik ada dalam tu. Apa bahasa yang kita rasa? Ini bukan hadiah, ini satu penghinaan yang kita rasa. Macam tu jugalah lembutnya lah orang-orang yang wali-wali dahulu kala. Bagi mereka, kalau dosa itu sebesar tai lalat, seumpama macam segunung besarnya. Tapi kalau orang-orang tu dia tak pernah rasa tak pernah rasa dosa tu adalah biasa je, besar gunung pun rasa dosa itu hanya sekadar tai lalat saja. Macam tu jugalah istilah-istilah orang-orang sufi itu untuk menyentap di hati, supaya kita lebih baik daripada semalam lagi. Contoh tadi kan, dan ini confirm lah, ni last ni. Ini hati, dia kata. Hati kan Firdaus? Hati ya. Allah Ta'ala bagi hati untuk Allah lihat. Allah lihat kita kemajuan, rekod prestasi KPI kita kat sini lah. Tiba-tiba minta maaf, dulu saya tak nampak, tapi bila ayah saya buat baru saya nampak, tersentak saya. Ada orang bila Allah bagi hati, dia koyakkan. Minta maaf, saya tunjuk je, saya tunjuk macam mana saya rasa depan dengan ayah saya. Dia koyakkan. Apa rasa? Kita rasa ada orang Allah bagi hati, dia bukan koyak 2 je, dia koyak 4. Sedangkan Allah melihat apa barang tilikan yang Allah anugerah pada dia. Allah pandang je. Ada orang bukan koyak 4, dia koyak mungkin banyak kali depan Tuhan. Allah Maha melihat kan? Saya kata kat ayah saya. Okay. Dia koyakkan lagi. Ada orang lebih biadab dengan Tuhan. Hati yang Allah bagi itu, dia koyak, dia remukkan hati itu, dia campak depan Tuhan. Kan lain kita rasa, Allah, tak ke hati kita rasa nak menitik air mata betapa biadabnya aku dengan Allah selama ni. Sebab itulah nilai tarikat tasawuf mengajar orang itu erti penghambaan, erti kehambaan kepada Tuhan. Jadi itulah yang dapat datang ke tanah Nusantara kita pada hari ini. Ilmu kita tuan-tuan, fiqh kita, tauhid kita, tasawuf kita, Syiarus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falambani, tarikatnya ada kata Syatari, yang penting dia bertarikat. Syekh Daud Al-Fatani, Abdullah bin Daud Al-Fatani, Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali pun sama juga. Kita belajar Hikam Ibnu Athaillah Syazuli. Maknanya dulu, kita sekarang kita nak bagi tahu kita bertarikat atau tidak, tetapi dulu darah daging kita tetap adalah darah daging mereka. Amalan kita, ilmu kita. Dan tarikat tasawuf ini bukan benda yang baru. Mungkin di kalangan kita je kita pelik, tapi di luar dah banyak sangat ada buat. Seminarnya, kajiannya, geran penyelidikannya, banyak ada proceeding diskusi tarikat tasawuf negeri Selangor, simposium At-Turuq Sufiyah fi Malaysia, banyak benda-benda yang macam ni. Bahkan di tanah Arab pun banyak dah terbit tentang tarikat tasawuf ini. Dan apa yang kita lihat dalam Nusantara kita, ulama dan pejuang kita adalah orang yang bertarikat tasawuf. Syekh Abdul Rauf Singkil. Tuan, saya pengkhususan saya dalam PhD bidang terjemah tafsir Al-Quran. Dalam subtopik tesis yang saya buat, saya mengkaji tentang sejarah penterjemahan Al-Quran di Nusantara. Saya kaji-kaji balik, antara orang yang terawal menterjemahkan Al-Quran di tanah Melayu kita ini adalah Syekh Abdul Rauf Singkil. Lebih awal beliau terjemahkan Al-Quran sebelum Al-Quran itu sampai ke Asia yang lain. Syekh Abdul Rauf Singkil, sebelum sampai di Asia Tenggara yang lain, Syekh Abdul Rauf Singkil, tarikatnya Syatariyah.
Tuan Tabal Ahmadiyah, Syekh Yusuf Makassar Qadariyah, Syekh Daud, Syekh Ahmad Fatani Syatariyah, Tok Kupaloh pejuang kita Naqsyabandiyah. Tuan tulis, tuan dekat sangat dengan makam para awliya, makam wali dekat kat sini. Tuan tulis Syatariyah, Tok kenali Ahmadiyah, Haji Abdul Rahman Limbung Naqsyabandiyah, Syekh Nuruddin Ar-Raniri Rifaiyah, Raja Ali Haji Naqsyabandiyah. Dan alhamdulillah, kita syukur sangat pada Allah, sebab Allah Ta'ala takdirkan kita hidup dalam suasana lubuk tarikat di Negeri Sembilan. Bahkan bila mana ada isu-isu polemik tentang tarikat, semua negeri akan rujuk kepada Jabatan Mufti Negeri Sembilan, bahagian tarikat. Itu kelebihan kita. Di Jabatan Mufti ada enakmen tarikat tasawuf pertama di Malaysia, dan lebih daripada 8 pusat pengamalan tarikat berdaftar. Memang betul tuan, kita nampak ada pengamal-pengamal yang dia kata dia orang tarikat, tapi caranya tak betul. Tapi tak boleh menyalahkan tarikat. Seumpama kita kata bila ada orang Islam buat salah, bolehkah, adilkah kita menyalahkan Islam? Tidak. Islam itu tetap, tapi penganutnya itu yang salah, bukan agama itu yang salah. Sama juga bila orang masuk dalam tarikat, kita nampak dia pelik-pelik caranya, bahasanya, itu namanya proses pembaikan. Kadang-kadang orang dia mention, dia akan fikir bila masuk tarikat ni berubah, dia esok hari ambil bai'ah hari ni, keluar daripada surau tu 360 darjah dia jadi wali. Tak boleh macam tu. Dia memakan masa yang lama. Akhirnya kita nampak banyak perubahan dari diri dia yang kadang-kadang teruk, tapi sebenarnya proses untuk lebih baik. Tak adil nama dia. Mungkin ada orang yang dan namanya tempat hospital sakit jiwa. Rumah-rumah macam ni hospital sakit jiwa kan, pusat pengamalan. Orang yang tahu dia sakit je yang datang, hatinya sakit dia datang. Kemudian kita yang dari luar kita nampak, orang tu tak betul. Macam kita kata orang gila tu gila. Siapa yang gila sebenarnya? Kita yang gila. Padahal kita tak rasa apa yang mereka rasa. Payah nak baiki hati dan jiwa, payah sangat. Sampai terpaksa bertempik-tempik zikir. Kita dengar orang tempik zikir kan, la ilaha illallah. Bukan maksud dia tempik zikir tu Allah tak dengar, bukan tu maksud dia. Bertempik zikir itu untuk diri dia. Tuan, kalau kita masuk program motivasi, pernah tak program motivasi itu dari awal hingga akhir senyap saja dia punya pelatih dengan peserta dia? Angkat tangan, turun. Okey, hari ini kita pergi ke surau ya. Yang peserta pun, baik tuan. Tak ada. Cuba tengok macam mana tentera punya camp dia. Kan lain macam dia punya arahan. Bangun. Bangun. Kan lain dia tu. Kenapa kalau tentera bertempik-tempik kita tak kata dia sesat? Sama konsep nak mendidik yang di bawah. Cuma sebab itu kita nampak pusat-pusat ini jauh daripada orang, sebab nak mengelak daripada fitnah. Tinggal lagi kita tak tahu apa yang berlaku di dalam. Kita kena masuk tengok apa yang berlaku di dalam, baru kita tidak berat sebelah. Setakat itu sahaja pada malam ini, nak cerita, berkongsi sama tentang betapa tarikat itu satu peranan yang cukup besar dalam kita punya agama. Membaiki hati, the part of the ihsan. Begitu juga yang iman bahagian dia, begitu juga Islam, dan semuanya itu mencari kesempurnaan. Kalau ada yang declare kata kami orang tarikat tapi menyeleweng, itu bukan orang tarikat, itu adalah ajaran sesat. Sebab kebiasaan bila sebut tarikat itulah yang betul, tapi bila yang tak betul adalah namanya ajaran sesat, supaya orang dapat bezakan mana fahaman menyeleweng dan mana fahaman yang tidak benar. Sebab itu dalam Negeri Sembilan perlu kepada satu endorsement, perlu kepada satu flow untuk dia mendaftarkan tarikat. Bukan mudah, tetapi perlu berdepan dengan jawatan jilsah turut sufiah dia, kemudian dibawa dalam fatwanya, tengok kepada orang yang pakar dalam bidang, tengok kemampuan boleh atau tidak, baru dibenarkan tarikat itu untuk untuk didirikan dan menjalankan pusat pengamalannya. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa. Itu sekadarnya dari saya tentang pengenalan tarikat tasawuf. Terima kasih kerana sudi mendengar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah selasih, buah kelubi di dalam dulang hidangan pagi. Terima kasih Ustaz Firdaus. Terima kasih daun keladi. Bila diundang, datanglah lagi. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Firdaus bin Haji Abdul Manaf atas pepetangan dan pemberian ilmu bersama kita sebentar tadi. Terbang di awan burung jentayu di atas papan batang selasih. Tampillah Datuk kami merayu bersama ucapan pengikat kasih. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Sahib Musamaha Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, bagi menyampaikan tausiah. Seterusnya merasmikan majlis penutup program Muhadarah Tarikat Tasawuf siri pertama 2017. Dengan segala hormatnya dipersilakan Datuk. Satu untuk rakaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengacara majlis, Saudara Khairul Anwar, yang berbahagia Ustaz Firdaus, pensyarah di Kolej Universiti Islam Selangor, yang juga telah menyampaikan muhadarahnya tentang tasawuf, pengenalan kepada tasawuf. Yang bahagia pengurusi Qaryah Masjid Al-Firdaus serta ahli jawatan kuasanya, pegawai-pegawai masjid, Ustaz Saiful Nizam, Ketua Bahagian Tarikat Tasawuf Jabatan Mufti Negeri Sembilan, yang juga penyelaras majlis muhadarah tasawuf yang kita adakan pada malam ini, pegawai Jabatan Mufti, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis untuk kita mengetahui sedikit sebanyak tentang asas-asas ilmu tasawuf yang telah disampaikan oleh penceramah kita sebentar tadi. Sebagaimana yang disebutkan, kebanyakan kita hanya
lebih faham tentang iman dan Islam. Kita tahu rukun iman 6, rukun Islam 5, tetapi kita lupa kepada satu lagi rukun agama kita, iaitu yang disebutkan tadi sebagai ihsan. Dalam hadis Jibril, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita tentang iman, Islam dan ihsan. Tapi yang sampai kepada kita iman dan Islam. Ihsan dah lupa. Jadi ihsan inilah sebagaimana yang dinyatakan oleh Jibril, anta abudallah ka'annaka tarah. Artinya kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ataupun seakan-akan kita nampak Allah. Jadi kalau kita nampak Allah dalam melakukan ibadat, tentulah ibadat yang kita lakukan akan kita buat dengan sebaik-baiknya. Fa in lam takun tarah, kalaulah kita ni dhaif sangat, masih tak dapat nak menghadirkan diri sebagai melihat Allah. Kita kata tak nampak, macam mana pun buat tak nampak juga, tak khusyuk juga. Bukanlah kita nak nampak, oi tu dia Tuhan rupanya besar, tinggi, dah tak betul pula. Jadi maksudnya tadi, supaya kita melakukan ibadat, kalau kita berhadapan dengan orang yang kita tujukan ibadat itu, tentulah kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau tak nampak juga, kalau tak dapat nak khusyuk, nak merasakan diri itu berhadapan Allah, fa innahu yaraka. Fa illam takun tarahu, kalaulah rasa tak nampak, fa innahu yaraka, yakinilah bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat ibadat yang kita lakukan. Jadi sama je. Sama ada kita berasa kita melihat Allah, ataupun kita dapat meyakini Allah melihat kita, maka semua ibadat yang kita lakukan akan mengikut sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Dan barulah ibadat kita itu akan sampai kepada matlamatnya, membersihkan diri daripada perkara-perkara yang mungkar. Kalau dah semayang dia khusyuk, hati dia tetap, tidak lari daripada sembayangnya, maka akhirnya apa yang ada dalam hatinya itu akan terzahir kepada anggota luarannya. Percakapannya jadi baik, perbuatannya jadi baik, perbuatannya jadi baik-baik, kalau berjalan pun ke arah yang baik-baik. Jadi sudah tidak ada lagi perkara-perkara mungkar yang difikirkannya, kerana dia sentiasa berasa Allah melihatnya. Jadi inilah yang dikatakan ihsan. Kalau ihsan itu dalam terjemahan bahasanya, ihsan buat baik, ya, berlaku baik. Jadi berlaku baik yang macam itulah tadi.
Jadi tak payah saya nak mengulas lebih daripada apa yang telah disampaikan oleh penceramah kita tadi. Cuma berusahalah kita untuk menghayati ihsan ini dengan memahami tasawuf, ilmu tasawuf, dan mudah-mudahan dengan kita memahami ilmu tasawuf, sebab kita kata kalau ilmu ihsan kan orang tak tahu, orang lebih tahu tasawuf daripada ihsan. Tapi ihsan itu adalah ilmu tasawuf yang membawa kepada penyucian hati, penyucian diri. Dah tak ada lagi dah rasa hasad dengki, rasa tak puas hati. Jadi semuanya itu dia akan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada pada dirinya, itulah yang dia manfaatkan. Tak adalah dia runsing apabila melihat orang lain mempunyai kedudukan yang lebih daripada dia. Jadi cuma suka saya nak mengingatkan bahawa sekarang ini ada 12 tarikat yang ada ditulis dalam kertas tu. 12 tarikat yang telah pun didaftarkan di Jabatan Mufti. Jadi 12 tarikat inilah mana-mana yang ingin mengikuti, bolehlah. Kerana ke-12 itu kita telah mendapati bahawa ia merupakan tarikat yang betul, yang mempunyai salasilah dan sanad yang betul hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun masih terdapat orang-orang yang amalkan tarikat dan mereka ni tidak mau mendaftarkan tarikatnya itu ke Jabatan Mufti. Jadi bila tarikat tidak didaftarkan, maka dia merupakan tarikat yang diragui. Betul ke tak betul ke? Jadi dengan sebab itulah wujudnya satu peraturan undang-undang di Jabatan Mufti tentang tarikat ini. Bukanlah tujuan kita untuk nak menghalang sesiapa yang nak bertarikat, tetapi untuk kita memastikan kepada masyarakat bahawa tarikat yang diamalkan itu merupakan tarikat yang sahih, tarikat yang betul. Jadi kalau nak cari tarikat, carilah tarikat yang ada berdaftar sebanyak 12 tarikat dalam kertas tu. Kalau tengok ada tarikat lain yang tak ada dalam kertas tu, janganlah cuba-cuba nak diikut, kerana dia akan membawa kepada kesesatan, penyelewengan dalam amalan Islam kita. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, yang banyak hari ini datang telefon pertanyaan tentang salat duduk di kerusi, sembahyang duduk atas kerusi. Asalnya salat setiap orang mestilah melakukan semua rukunnya mengikut sebagaimana yang dinyatakan. Kalau dikatakan berdiri betul, maka dia berdiri betul lah. Kalau dirukuk,
dia rukuklah. Begitu juga sujud, dia sujudlah sebagaimana yang diaturkan dalam pengajian-pengajian kita. Jadi setiap orang mesti melakukan rukun sembahyang itu sebagaimana yang diaturkan. Sekiranya dia mampu berdiri, maka dia hendaklah berdiri. Dia mampu rukuk, maka hendaklah dia rukuk. Dia mampu sujud, maka hendaklah dia sujud. Dan kalau tidak mampu berdiri, mengikut hadis itu, kalau tak mampu berdiri, maka dikata duduk. Jadi duduk sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ialah duduk yang melipat kakinya lah. Jadi orang kata duduk, ada yang kata duduk bersila, ada yang kata duduk macam duduk tahiyat awal. Tapi itulah duduknya. Dan kalau tidak mampu juga, maka lakukanlah dengan berbaring. Kalau berbaring itu maknanya bau kanan ke lantai, dah muka menghadap kiblat. Itu berbaring yang dimaksudkan di situ. Jadi kalau sekiranya perkara-perkara yang lain, kalau dia ni tak boleh berdiri lama, maka dia duduklah. Tak boleh pula duduk lama, apa yang dia boleh? Kalau baring tu, boleh baring-baringlah. Dan akan melakukan, kalau sekiranya baring ini, tentulah dia melakukan rukuk, sujud dengan isyarat. Mungkin dengan isyarat matanya. Kalau rukuk itu ditutup mata tu sikit, dan kalau sujud tu ditutup lagi lebih daripada yang ditutup masa rukuk. Jadi maknanya itu adalah satu perkara yang biasa. Kemudian pada hari ini banyak orang dia duduk di kerusi. Jadi duduk di kerusi ini itu terpulang kepada keikhlasan seseorang itu. Kita tak dapat nak tengok ikhlas dia tu, kita tak dapat nak ukur. Dia yang sendiri yang tahu. Mana ikhlas ni, dia sendirilah yang tahu kemampuan dia untuk melakukan salat tu cara mana. Kita tak dapat nak tuduh apa ni, tadi elok berjalan-jalan, ni datang berebut kerusi, pergi duduk. Itu kita tak dapat nak kata apa. Mungkin dia tak boleh nak berdiri lama, dia pula nak duduk di lantai, tak boleh pula nak duduk lama. Dah kena apa, semut-semut kata orang tu, kena ular-ulan ke macam mana ke. Jadi dia buatlah sejauh mana yang dia mampu, dan itu terletak kepada keikhlasan diri dia. Kalau dia boleh berdiri, dia kata aku tak daya berdiri, itu terpulang dia lah. Tak tahulah kita macam mana. Kalau dia boleh duduk, boleh sujud, dia kata aku tak boleh duduk, tak boleh sujud, itu terpulang dia lah. Jadi memang kaedahnya, bila seorang itu sembahyang duduk, tiba-tiba dia berasa dalam rakaat yang kedua, ketiga ke, dia rasa boleh berdiri, maka dia wajib berdiri. Walaupun
pada mula tadi dia sembahyang duduk. Tapi dia rasa ada kekuatan, boleh dia bangun. Wajib dia berdiri. Tapi kalau sekiranya memang keadaan macam itulah dia yang dia mampu, ialah duduk di kerusi. Dan apabila pada asalnya tadi dia boleh berdiri, bolehlah berdiri, selesaikan Fatihah, selesaikan ayat, maka dia hendaklah berdiri. Tak bolehlah dia terus duduk saja. Jadi itulah yang kebanyakan hari ini, apabila rukuk, dia berdiri tadi rukuk, dan dia rukuk, dia pun orang sujud, dia pun duduk di kerusi dan buat isyarat sujud. Kerana itulah dia yang mampu. Kalau dia mampu sujud, maka dia sujudlah. Tapi mungkin dia sujud kan dia dah tak boleh nak bangun pula lagi. Jadi dia, kalau mengikut yang saya alami lah, saya pernah sembahyang berdiri, kemudian tu rukuk, kemudian tu sujud, lepas tu saya tak lepas bangun. Saya teruslah duduk antara dua sujud. Jadi sampailah, sudah saya tak bangun lagi dah. Terus saya duduk saja sampai salam. Kalau nak ikut yang sebetulnya macam itulah. Kita boleh berdiri, tapi bila dah kita sujud tu kita tak boleh nak bangun. Badan kita ni dah berat sangat, lutut pun dah tak kuat. Jadi teruslah sembahyang dalam keadaan duduk seperti itu hingga salam. Cuma saya nak sebutkan di sini tentang yang menggunakan kerusi ketika salat. Orang yang boleh salat berdiri, maka dia hendaklah menyamakan kaki dia dengan saf yang lain. Maksudnya kerusi dia akan terkebelakang, kerana dia nak sama berdiri dengan saf. Tentulah kursi dia terkebelakang. Jadi sebab itulah ada risalah yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti mengenai salat duduk di kerusi ini. Diminta orang yang salat berkerusi ini supaya dia duduk sebelah tepi, dan yang belakang dia tu orang yang biasa tak boleh dah berdiri situ, sebab kerusi dia dah ke belakang. Jadi kerusi sampai ke belakang. Atau yang lebih baiknya, kalau kita saf dah siap 3-4 saf, maka orang yang sembahyang guna kerusi itu berbaris di belakang lebih elok lagi. Itu satu perkara. Yang keduanya, kalau dia sembahyang duduk, memang dia tak boleh berdiri lama, ya, datang-datangnya dia pun terus duduk atas kerusi, maka kaki kerusinya yang belakang mestilah sama dengan saf orang berdiri. Itu cara dia. Kalau tidak, kalau kita berdiri, kerusi kita, kaki kerusi kita sama dengan saf, mana kita berdiri dah depan saf, depan orang yang berdiri yang lain. Jadi saya harap ya, kita dapat membetulkan balik keadaan. Orang yang sembahyang berdiri dan duduk di atas kerusi,
dia hendaklah berdiri selari dengan saf yang lain dan kursinya akan ke belakang. Dan belakang dia tu digunakan oleh orang yang menggunakan kursi lagi. Dan kalau dia hanya sembahyang duduk sahaja, tak berdiri-diri dah, nak sujud pun dia tak mampu, maka kaki kerusi dia yang belakang itulah nak sama selari dengan saf orang yang berdiri itu. Itu sebab ini banyak sangat pertanyaan-pertanyaan, walaupun risalah itu ada diberikan ke masjid-masjid, tetapi mungkin tak berapa dapat dipahami. Jadi itu sajalah perkara yang saya nak sampaikan malam ini, dan diharap kepada masjid dan surau kita pun dah mengedarkan satu peraturan tentang memanggil orang yang berceramah ataupun orang yang mengajar, mestilah orang yang mempunyai tauliah yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti. Ini pun bukan kita nak menghalang orang nak menyampaikan ilmu. Ini katakannya apalah menghalang-halang orang nak mengajar, orang nak berjihad menyampaikan ilmu. Bukan kita nak menghalang, tetapi kita nak memastikan orang yang mengajar itu betul-betul pahamannya ahli sunnah wal jamaah, mazhab Syafi'i, selari dengan peraturan enactment Kerajaan Negeri Sembilan. Dalam pentadbiran kita jelas Syafi'i, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan kalau sekiranya orang itu 2 minggu sebelum majlis, ni ada juga ni, besok pagi dia nak buat, hari ni dia hantar surat, bila kita tak luluskan dia marah. Mestilah 2 minggu sebelum majlis dimulakan, dan juga mestilah mendapat keizinan menganjurkan majlis itu daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi dah pasti kalau orang tu ada tauliah, mohonlah nak menganjurkannya kepada pejabat agama Islam Negeri Sembilan di daerah masing-masing. Dengan sebab itulah, kalau sekiranya berlaku apa-apa masalah, itu bukanlah maknanya Jabatan Mufti yang Jabatan Mufti hanya mengeluarkan kebenaran khas bagi orang yang tak ada tauliah. Bagi orang yang ada tauliah, masjid tak payah minta apa-apa kebenaran pun. Ambil orang bertauliah, berceramah, mengajar, terus tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya tidak ada tauliah dan tidak pula dimohonkan kebenaran khas untuk dia berceramah pada malam tu, ini yang menjadi satu kesalahan undang-undang, kerana kita melanggar peraturan. Kita tak mahu ada penceramah-penceramah yang mempunyai pahaman-paham yang lain yang akan menyebarkan pahamannya yang tak betul itu kepada orang ramai. Itulah sebabnya kita hendakkan tauliah dan kebenaran khas. Jadi tuan-tuan kalau dengar ada orang ditahan oleh special branch, ditahan oleh penguatkuasa, itu masalah itulah. Dah lama mengajar, orang kata ambil lah tauliah, tak mau juga mengambil. Ada pula yang dibenarkan mengajar, diberikan kebenaran khas, macam-macam pula dia kata berselawat tak ada pahala lah, bid'ah lah, apalah. Kita tarik balik kebenaran tu, tak bagi lagi dah kebenaran. Tapi dia berceramah juga di tempat lain. Itulah yang ditahan oleh penguatkuasa. Jadi itu bukanlah, janganlah salahkan Jabatan Mufti sehingga nak dibom pula Jabatan Mufti. Dia apa salahnya Jabatan Mufti? Tak ada masalah apa pun. Dah cakap dah, mesti ada tauliah. Tak ada tauliah, memang penguatkuasa akan tahan. Macam malam ni pun ada satu tempat tu yang nak mengajarkan
kitab Qamarul Huda. Ya. Qamarul Huda kalau tak salah. Jadi kitab ini telah pun ditahan ya, telah pun diharamkan oleh Jabatan Mufti, tak boleh lagi diajarkan. Dia nak mengajar juga di suatu masjid di Kepis. Tapi Pejabat Agama Islam daerah telah memanggil penceramah ni dan dia pun mengakulah dia tak tahu, kata dia, yang kitab Qamarul Huda tu tak boleh diajarkan kepada orang ramai. Dia mengakulah macam tu. Tapi penguatkuasa akan tetap juga pergi melihat di tempat Masjid Kepis tu. Takut-takut dia buat juga. Jadi kalau kena tahan, itu salah sendirilah. Janganlah nak menyalahkan orang lain. Jadi setakat itu yang dapat saya kongsikan sebagai peringatan kepada para jemaah di Masjid Al-Firdaus ini. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan amal ibadat kita dengan cara yang teratur dan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.